الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun sekali lagi dalam kuliah secara atas talian yang dianjurkan oleh Global Ihsan, satu NGO yang mengadakan kuliah dan juga bantuan-bantuan yang dihantar ke dalam negara dan keluar negara untuk orang-orang yang memerlukan. Baik, insya-Allah hari ini kita nak sambung perbincangan kita menggunakan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita insya-Allah akan bermula dengan bab yang ke-66. Sesiapa yang ada buku boleh buka. Bab yang ke-66. Bab la yu'zi jarahu. Bab pada membicarakan seseorang tidak boleh menyakiti jirannya. So Imam Bukhari bawakan bab ini walaupun hadisnya mungkin ada hadis yang kita pernah dengar sebelum ini, tetapi ada juga riwayat yang kita tak pernah dengar. Kita tak baca lagi. Seperti mana hadis yang pertama yang Imam Bukhari bawakan ataupun riwayatkan dengan sanadnya kepada kita sebagai hadis yang pertama dalam bab ni. So kita tengok hadis yang pertama dalam bab ini ataupun hadis yang ke-119 daripada keseluruhan kitab. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsana Abu Yahya maula Ja'dah ibn Hubairah qala sami'tu Aba Hurairah yaqul قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأسوار وتؤتي ولا تؤذي أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. Inilah hadis yang ke-119 yang Imam Bukhari bawakan, yang bermaksud, kata Al-Imam Al-Bukhari, Musaddad telah menyampaikan hadis ini kepada kami. Dia berkata Abdul Wahid telah menyampaikan hadis ini kepada kami. Dia berkata Al-A'mash telah menyampaikan hadis ini kepada kami. Dia berkata Abu Yahya maula Ja'dah bin Hubairah berkata ataupun telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata sami'tu Aba Hurairah, saya mendengar Abu Hurairah berkata qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi. Siapa yang berkata-kata? Kita tak tahu. Dalam riwayat ni dia gunakan lafaz naib fa'il.
Naib fa'il ni maksudnya satu kata kerja yang tak disebut siapa yang buat. Kalau kita tengok dalam hadis kadang-kadang memang ada digunakan ayat pasif. Berkemungkinan kerana perawi tak mau sebut nama dia. Berkemungkinan kerana perawi terlupa nama dia. Jadi kalau begitu, orang kata apa, kalau namanya tu berada di dalam matan, berada dalam teks hadis, tidaklah begitu penting untuk kita mengetahui rujuk ataupun kita kata kesahihan sesebuah riwayat, kerana matan ni ataupun teks hadis kalau ada nama yang tak diketahui, dia tak ganggu kesahihan sanad. Yang penting ni nama-nama dalam sanad. Kerana hadis kalau kita nak sahihkan dia, first kita mesti kenal dulu perawi. Dan macam mana kita nak kenal kalau nama perawi tak dikenal pasti? Macam mana kita nak tahu dia ni berkredibiliti ataupun tidak? Jenis pelihara hadis bagus ataupun tidak? Kalau nama dia pun tak disebut ataupun namanya tu dimubahamkan. Mubaham ni tak disebut nama. Tapi kalau dalam matan, kuranglah sikit. Bukan saya kata tak penting. Mengetahui nama dalam matan ni pun penting juga. Kadang-kadang ada kelebihan disebut di dalam sesebuah riwayat. Jadi kalau kita tak tahu nama sahabat Nabi yang Nabi puji dalam hadis tu, kita tak tahulah pujian tu beri pada siapa. Begitu juga kalau ada teguran yang diberi ataupun kesilapan yang dibuat dalam hadis dalam matan yang ditegur oleh Nabi SAW. Sahabat buat satu benda, Nabi tegur. Kita kena tahu kat nama sahabat tu kerana dia telah ditegur oleh Nabi. So, mengetahui nama yang berada dalam matan juga penting. Tetapi kesahihan riwayat tidak bergantung sangat padanya. Dia lebih banyak bergantung kepada sanad hadis. Matan kalau tak tahu nama, biasanya tidaklah mengganggu kesahihan sebuah riwayat. Maka bila disebut qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang sahabat bertanya Nabi. Siapa dia tak tahu. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan, sesungguhnya ada si Fulan yang berjantina perempuan ni. Sesungguhnya ada seorang perempuan. Taqumul lail wa tasuman nahar. Dia melakukan qiyamul lail, salat pada waktu malam, beribadah pada waktu malam. Wa tasuman nahar, kemudian dia berpuasa pada siang hari. Ya, dia puasa pada siang hari. Wa taf'al, dan dia beramal, dia melakukan ibadah-ibadah. Kan? Wa taf'al, dia buat ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala suruh dia buat. Wa tasaddaq, kemudian dia bersedekah. Kemudian dia memberikan ataupun mengeluarkan harta dia kepada orang yang memerlukan. Tetapi dalam masa yang sama, kata yang bertanya ini, wa tu'dhi jiranaha, tetapi dalam masa yang sama dia menyakiti jirannya. Bilisaniha, dia menyakiti jirannya ni bukan dengan dia pergi pukul, bukan dengan dia pergi ambil kayu libah jirannya, bukan. Tetapi dia menyakiti jirannya ni, kata yang bertanya, bilisaniha, dengan lidahnya, dengan mengeluarkan kata-kata yang kesat, dengan mengeluarkan kata-kata cacian, dengan mengeluarkan kata-kata makian, dengan mengeluarkan perkataan yang tidak ada adab. Maka dia menyakiti jirannya tu, sakit menyakiti tu dari sudut maknawi. Kita dapat tahulah, menyakiti jiran ni bukan hanya pada fizikal, bukan hanya kita ambil kayu, kita pukul, kita ambil batu, kita baling, itu pun menyakiti. Tetapi menyakiti itu menyakiti fizikal. Tetapi menyakiti jiran ni bukan hanya larangan tersebut berlaku terhadap, kita kata apa, penderaan fizikal, tetapi juga menyakiti dari sudut maknawi, menyakiti dari sudut mental juga tidak dibenarkan. Tak boleh. Kerana kadang-kadang memberikan penderaan mental itu kesannya lebih dahsyat daripada memberi penderaan fizikal. Kadang-kadang, ya. Maka dia ni disebut kepada Nabi SAW, kes ni. Perempuan ni rajin beribadat, salat pada malam hari, berpuasa pada siang hari. Kan disebut ni bukan puasa Ramadan je lah. Puasa sunat lah kot, sebab dia kata watasumun nahar. Dia pun qiyamul lail, maksudnya bukan orang biasa-biasa ni, bukan calang-calang punya orang ni. Orang yang kuat beribadat.
dan dia banyak membagi sedekah, tapi dalam masa yang sama mulut dia jahat. Dalam masa yang sama mulut dia tak boleh nak kontrol. Mulut dia suka menyakiti hati orang. Kan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fiha. Tidak ada sebarang kebaikan padanya. Hiya min ahli nar. Ya. Maka dia termasuk dalam kalangan ahli neraka. Ustaz, bila Nabi kata tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk dalam ahli neraka ni maksud apa? Maksudnya tak ada kebaikan yang boleh untuk menjadikan dia masuk ke dalam syurga, kerana perbuatan menyakiti jirannya itu lebih banyak dan lebih berat dan lebih besar, sehingga ibadat yang dia lakukan itu walaupun banyak, ibadat yang dia buat tu walaupun banyak, tetapi dalam masa yang sama tidak boleh untuk menandingi. Ibadah dia banyak tapi tak boleh menandingi dosa menyakiti jiran yang dia duk hina, yang dia duk kutuk, yang dia duk cela. Kerana apa benda ni Nabi SAW sebut tidak ada kebaikan sedangkan dia ada buat kebaikan? Tidak ada kebaikan yang boleh menyelamatkan dia. Sebab Nabi kata hiya min ahlin nar. Hadis ni nak bagi tahu pada kita apa dia tuan-tuan? Yang pertama, tuntutan iman ini memerlukan kepada amal. Iman memerlukan kepada amalan. Dia tak boleh kita kata kita beriman dalam keadaan kita tak buat apa-apa pun. Kita kata kita beriman tapi kita hanya duduk saja. Kita orang kata apa, melangut saja, tongkat dagu. Bila orang tanya hang beriman tak Mat? Beriman. Tapi tak solat ke Mat? Yang penting tu kan iman dalam dada. Bukan yang penting tu solat dah. Iman memerlukan kepada pembuktian, dan pembuktian itu memerlukan kita untuk beramal. Sebab tu ulama salafus salih mereka mengatakan al-iman qaulun wa amal. Iman itu perkataan dan perbuatan. Perbuatan itu merangkumi perbuatan jiwa, itu percaya dengan sebenar-benarnya, dan juga amal itu amalan fizikal. Qaul perkataan, mengucapkan sesuatu yang dituntut oleh Allah Azza wa Jal, berupa bacaan Fatihah, bacaan tasyahud, termasuk juga yang sunat-sunat, zikir-zikir dan sebagainya. Wa amal, dan amalan anggota. Amalan anggota ni merangkumi salat, zakat dan sebagainya. Ini tuntutan iman. Jadi seseorang ini apabila dia telah melakukan perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla wajibkan ke atas dia, bahkan dia tambah lagi dengan perkara-perkara yang sunat, tetapi dalam keadaan dia tidak menghalang diri dia daripada melakukan dosa dengan manusia. Melakukan dosa dengan manusia ni salah. Bahkan dia orang kata apa, membahayakan. Sebab kita kena minta maaf kat orang tu. Kan? Jadi bila dia kena minta maaf, orang tu tak maafkan, tak selesai, kena pergi bayar kat akhirat lah. Kena pergi bayar kat akhirat. Ya? Dahlah dia ni menyakiti orang satu hal, orang tu pula jiran dia satu hal. So dia, orang kata apa, dia punya dosa tu dahsyat sikit lah. Sebab menyakiti orang saja pun dah salah dah. Menyakiti jiran yang Allah Ta'ala suruh muliakan tu pun salah juga. Jadi ada masalah pada dia. Sebab tu Nabi SAW kata tidak ada kebaikan padanya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi nak bagi tahu pada kita, seseorang yang nak menjadi saleh, seseorang yang nak menjadi baik, ya, seseorang yang nak menjadi saleh, seseorang yang nak menjadi baik, dia bukan hanya dituntut untuk menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, tapi dalam masa yang sama dia mesti jaga tingkah laku dia dengan manusia supaya dia boleh melepaskan diri dia daripada bebanan dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Yang berkaitan dengan hak manusia ni yang bahaya sekali. Sebab akan diselesaikan di akhirat kalau dia tak ampunkan ataupun tak maafkan dalam dunia. Duk menyakiti orang,
duk kutuk orang, duk fitnah orang, ini benda yang bahaya. Ya, walaupun kita ni kaki ibadat, jangan kita ingat kita confirm terlepas. Kalau di dalam dunia ni kita ada fitnah orang, ataupun kita ada tuduh orang, ataupun kita ada kutuk orang. Ini benda yang bahaya. Maka sahabat bertanya lagi, qalu wa fulanah tusallil maktubah wa tasaddaqu bi athwar wa la tu'zi ahada. Ada seorang lagi sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalaulah kata seorang perempuan ini dia tusallil maktubah, dia salat 5 waktu, kan, dia salat 5 waktu, wa tasaddaq bi athwar, dan dia bersedekah dengan aswar. Apa itu aswar? Aswar ini ialah beberapa ketul keju kering ataupun susu kering yang telah menjadi keju. Ini merupakan makanan orang Arab. Wala tu'zi ahada, dan dia tak ada sakiti siapa-siapa pun. Dia solat, lepas tu dia bersedekah. Maka Nabi SAW kata, hiya min ahlil jannah. Maka dia termasuk dalam ahli syurga. Dia termasuk dalam ahli syurga. Jadi, apa yang kita boleh ambil faedah daripada hadis ni? Yang pertama, kata Syekh Muhammad Luqman dalam kitab dia Al-Adabul Mufrad ni, dia kata apa? Fiqhul hadis kaful adha 'anil jiran min asbab dukhulil jannah. Menahan diri, menghalang diri daripada menyakitkan jiran. Kita halang diri kita daripada menyakiti jiran, termasuk dalam di antara sebab-sebab masuk ke dalam syurga Allah. Ini yang saya sebut tadi ni. Nak masuk dalam syurga Allah ni, jaga hubungan dengan Allah satu hal, jaga hubungan dengan manusia hal yang kedua. Sebab kadang-kadang ada orang kata, dia tu baik sebenarnya. Ibadat banyak, amalan sunat banyak, tapi mulut dia jahat sikit lah. Tapi hati dia baik. Yang tu bahaya, tuan-tuan. Mulut jahat tu yang bahaya, kerana dalam hadis ni, seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis ni bertaraf sahih. Imam Ahmad juga meriwayatkannya, Ibn Hibban juga meriwayatkannya. Jadi hadis ni bertaraf sahih. Ada di dalam hadis Nabi SAW bercerita kepada kita tentang satu karakter yang kuat beribadat tapi lidah jahat, lidah suka sakiti orang. Maka mereka pun, para sahabat pun dengar apa yang Nabi SAW sebut, yang mana Nabi kata tak selamat dia ni. Tak selamat dia ni. Sebab apa tak selamat? Kerana dia tak lepas dosa dengan manusia. Tapi Ustaz, adakah confirm orang yang ada masalah dengan manusia ni terus masuk ke dalam neraka? Adakah confirm? Kita kata perhitungan di akhirat nanti adalah berdasarkan kepada hisab. Berdasarkan kepada hisab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan, bila sampai ke akhirat nanti, Allah Taala akan hitung. Allah Subhanahu Wa Taala akan hitung amalan manusia ni. Sebab itu adanya mizan. Sebab itu adanya timbangan. Ya, sebab itu adanya timbangan amal. Yang mana timbangan amal ini untuk menunjukkan keadilan Tuhan kepada manusia. Apabila Tuhan meletakkan amalan baik di satu sisi daripada penimbang, dan kejahatan itu di satu sisi yang lain. Kan? Jadi nak bagi tahunya kepada kita, bila seseorang itu mempunyai dosa dan pahala, semua itu akan dihitung dan akan dinilai. Kalau dia buat masalah dengan orang, dia akan membayar. Kalau orang tu tak maafkan sehingga dia jumpa ke akhirat, maka Allah Ta'ala akan uruskan. Bagaimana nak selesaikan? Allah Ta'ala akan bagi pahala orang yang buat masalah ni kepada orang yang dia zalimi dulu. Ataupun kalau dia tak ada pahala dah, dosa orang tu dia akan ambil sekadar kezaliman, kejahatan yang dia buat. Jadi kalaulah kata seseorang ni dia ibadat dia banyak, umpamanya, ibadat dia banyak, sedekah dia banyak sungguh, ikhlas sungguh, berganda-ganda pahala dia, tiba-tiba takdir dia ada masalah dengan satu orang, pergi ke akhirat bayar tapi banyak lagi pahala, insya-Allah dengan rahmat Allah dia masuklah ke dalam syurga Allah. Jadi kesemua itu bergantung kepada perhitungan yang Allah Ta'ala tetapkan di padang mahsyar nanti.
Habis itu yang ni Ustaz, yang ni berkemungkinan Nabi SAW tahu yang dia ni walaupun ada amalan baik, tetapi kejahatan lidahnya tu mengatasi. Kejahatan lidahnya tu mengatasi kebaikan yang dia buat. Maka sebab itu Nabi kata, hiya min ahlil jannah. Hiya min ahlin nar. Dia di kalangan ahli neraka. Nak bagi tahu kita bahaya melakukan dosa. Walaupun kadang-kadang kita rasa kita dah banyak dah buat ketaatan. Kerana kita tak tahu banyak mana dah kita berdosa ni. Jadi sebab itu Nabi SAW menyebutkan, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Takutlah kamu dengan neraka Allah. Jauhkan diri daripada neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh daripada biji tamar. Kenapa separuh? Kenapa tak bagi sebiji? Sebiji mungkin kita rasa beban, sebiji mungkin rasa berat. Tapi kalau sebiji rasa beban dan berat, setengah biji pun okey. Kau ambil pakan separuh, kau bagi lagi sebelah kepada orang yang memerlukan. Jadi nak bagi tahu apa? Selagi mana kita hidup, selagi mana kita boleh beramal, maka beramallah. Kerana apa? Kerana nyawa ni tak tahu bila Allah Ta'ala nak cabut. Kita tak tahu bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak jemput kita. Maka selagi itulah, selagi nyawa di kandung badan, kata orang Melayu, kan, selagi nyawa di kandung badan, kita berbudi, kita berbakti, kita beramal, dan kita menjauhkan diri daripada menyakiti manusia, terutamanya orang yang disuruh oleh Allah untuk kita lakukan kebaikan kepadanya, untuk kita berlaku ihsan kepadanya, iaitulah jiran. Dan ini antara penyebab untuk seseorang itu masuk ke dalam syurga Allah. Yang kedua, ta'kidu haqqil jar liwa'idihi sallallahu alaihi wasallam bin nar lil mar'ati allati tu'dhil jiran ma'a annaha tahtam binawafilis salah wasiyam fadlan 'anil fara'id. Hadis ini menekankan tentang kepentingan hak jiran. Disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman neraka kepada perempuan yang menyakiti jirannya, walaupun hanya dengan lidahnya, walaupun dia tak touch fizikal, dia hanya cela dengan lidah. Nak bagi tahu, lidah ni sangat-sangat bahaya hasil dia. Lidah ni sangat-sangat, orang kata apa, boleh berperanan memberikan kesan buruk kepada pemiliknya. Mungkin kalau zaman dulu lidah lah, zaman sekarang ni termasuk juga jari-jari ni. Yang mana jari-jari ni kadang-kadang apabila menulis, terutamanya di media sosial, mereka terlupa ada pertimbangan dosa dan pahala. Kan? Walaupun kadang-kadang orang tak kenal kita siapa di media sosial tu. Mungkin kita rasa macam kita, orang kata apa? Kita rasa macam kita boleh menyorok di belakang, orang kata apa, fake account. Kita boleh menyorok di belakang profil palsu yang kita cipta. Kan? Profil palsu yang kita cipta. Tetapi ya, semua itu tidak terlepas daripada perhitungan dosa dan pahala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita kena berhati-hati. Kita kena berjaga-jaga. Ya. Kenapa saya kata begitu? Ya. Saya kata begitu kerana di zaman ini zaman fitnah. Zaman ini zaman di mana semua orang boleh bercakap apa yang dia nak, menulis apa yang dia nak. Kalau dulu nak menulis ataupun nak memberikan pandangan ni, perlu platform, perlu masuk TV, perlu dijemput oleh akhbar. Jadi bukan semua orang dapat. Jadi kita tak biasalah tengok pandangan-pandangan yang pelik ni. Tetapi di waktu ini, setiap orang diberikan platform untuk bercakap, untuk menulis. Buat live pun boleh, menulis pun boleh. Kan? Tapi jangan dilupa, ia ada perhitungan dosa dan pahala. Jadi ada manusia yang Nabi SAW memberikan ancaman neraka pada dia. Walaupun dia baik, sebab tu dia kata dia menyakiti jiran, maka Nabi SAW memberikan amaran kepada dia terhadap neraka, walaupun dia ini mengambil berat tentang salat sunat dan puasa sunat. Fadlan 'anil fara'id. Apatah lagi benda-benda yang fardu.
Sebab kalau benda sunat pun dia jaga, sebab tu saya kata tadi, qiyamul lail pun dia jaga, apatah lagi yang fardu. Dia akan jaga insya-Allah, ya. Baik. Kemudian bisyaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah lil mar'ati allati la tu'zi ahada. Nabi SAW memberikan berita gembira dengan syurga kepada perempuan yang tidak menyakiti sesiapa. Ma'a annaha taqtasiru 'ala al-fara'id dun an-nawafil min al-a'mal. Sedangkan dia ni hanya berpada dengan perkara-perkara fardu. Dia tak buat pun benda sunat daripada amalan-amalan. Wa dzalika bi barakati ihsaniha ila jiraniha. Disebabkan dia ni, disebabkan keberkatan dia melakukan kebaikan kepada jiran dia, tak sakiti jiran, menghormati jiran. Tapi dia tak banyak buat benda sunat yang lain. Bukan maksudnya kat sini kita tak disuruh untuk buat benda sunat. Kalau siapa yang nak buat benda sunat, silakanlah. Siapa yang nak buat benda sunat, silakan. Tetapi dalam masa yang sama kena hati-hati. Jangan dok ingat bila kita buat benda sunat banyak, solat sunat banyak, puasa sunat banyak, kita boleh menyakiti jiran kita, menyakiti orang lain. Jangan. Kerana apa? Kerana semua itu ada perhitungan dosa dan pahala. Hati-hati, ya. Baik. Kita tengok hadis berikutnya. Hadis nombor 120. Kata al-Imam al-Bukhari, haddatsana Abdullah ibn Yazid, qala haddatsana Abdurrahman ibn Ziyad, qala haddatsani Umarah ibn Ghurab, anna 'ammatan lahu haddathathu annaha sa'alat Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha faqalat inna zawja ihdana yuriduha fatamna'uhu nafsaha imma an takuna ghadba aw lam takun nashita fahal 'alaina fi dhalika min haraj qalat na'am inna min haqqihi 'alayki an law aradaki wa anta 'ala qatab lam tamna'i qalat qultu laha ihdana tahid وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد فراش واحد أو لحاف واحد كيف تصنع قالت لتشد عليها إزارها ثم تنام معه فله ما فوق ذلك مع أني سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم إنه كانت ليلتي منه فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأكفأ القدح وأطفأ المصباح فانتظرته أن ينصرف فأطعمه قرص فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد فأتاني فأقامني ثم قال أدفئيني فقلت له إني حائض قال وأن اكشفي عن فخذيك فكشفت له عن فخذي فوضع خده ورأسه على فخذي حتى دفئ فأقبلت شاة لجارنا داجنة فدخلت ثم عمدت إلى القرص فأخذته ثم أدبرت به قالت وقلقت عنه واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتها إلى الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته. Hadis ni hadis nombor 120, tapi hadis ni sanad dia dhaif. Sanad dia dhaif kerana Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi merupakan perawi yang dhaif dan ada seorang lagi, ya, perawi iaitu yang tak dikenali, iaitu mak saudara, ammah saudara kepada Umarah bin Ghurab, juga tidak dikenali. Umarah tu pun ada problem. Dia adalah perawi yang dhaif. Jadi ada banyak masalah lah pada sanad ini. So hadisnya tidak sahih, tapi tak apalah, kita baca dan kita kena ingatlah hadis ni adalah hadis yang dhaif. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yazid. Abdullah bin Yazid telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Abdurrahman bin Ziyad telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Umarah bin Ghurab telah menyampaikan kepada saya, sesungguhnya ibu saudara perempuannya, ibu saudara Umarah mengatakan,
dia bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dia datang jumpa dengan Aisyah. Lalu dia berkata, inna zauja ihdana yuriduha. Sesungguhnya, ini mak saudara disebutlah, sesungguhnya suami kepada salah seorang daripada kami, dia menginginkan isterinya. Maksud ingin melakukan hubungan lah. Fatamna'uhu nafsaha. Kan? Ditanya pada Aisyah. Ini yang saya sebut dulu dalam kuliah ni. Masa kita berkuliah Ummahatul Mukminin kan. Buku saya yang saya tulis pada tahun lepas, yang mana kita dah bahas panjang dah. Saya nak sebut ringkas je di sini, ya. Kenapa Allah Taala menjadikan, apa hikmah Allah Taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kata apa? Mempunyai isteri yang ramai. Inilah di antaranya. Iaitu setiap daripada isteri-isteri Nabi ini boleh menceritakan kepada umat pengalaman dia bersama dengan Nabi SAW, terutamanya yang melibatkan hubungan suami isteri. Kerana perhubungan suami isteri ini ada kalanya memerlukan kepada fiqh, kepada hukum hakam yang khusus. Jadi sahabat, kalau yang lelaki mungkin tak ada pengalaman dengan Nabi SAW dalam masalah ni. Kerana mereka lelaki, Nabi pun lelaki. Jadi Nabi SAW nikah. Nabi SAW melakukan hubungan dengan isterinya. Maka adalah hukum-hukum fiqh yang akan dinukilkan oleh isteri Nabi ini kepada umat. Jadi, oleh kerana Ummul Mukminin ni ramai, jadi ada umat dia setuju nak tanya dengan, ataupun lebih cenderung nak tanya Ummul Mukminin ni, mungkin ada yang nak tanya Ummul Mukminin yang lain, so mereka ada pilihan yang mana yang lebih sesuai untuk mereka tanya. Jadi, ibu saudara kepada Umarah ni, dia tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, suami kepada salah seorang daripada kami, ya, dia inginkan isterinya. Ya, dia inginkan isterinya, fatamna'uhu nafsaha. Maka isteri ni tak nak bagi, tak nak serahkan dirinya, dia tak nak berhubung, tak nak bersama dengan suaminya. Imma an takuna ghadba, berkemungkinan dia marah, aw lam takun nasyitah, ataupun dia jenis tak dia tak orang kata apa, tak aktif lah, dia penat mungkin. Faqalat, maka dia kata, dia pun bertanya, fahal alaina fi dhalika min haraj, ada tak masalah kalau kami larang ataupun kami tak nak sahut panggilan suami kami? Ada tak masalah kalau suami kami panggil, kami tak pergi? Kalau suami kami ajak untuk melakukan hubungan, kami tak pergi, salah tak? Maka Aisyah radhiyallahu anha kata, na'am. Kan Aisyah kata, ya, ada masalah. Kenapa Aisyah kata ada masalah? Sebab memang ada hadis pun, bahkan hadis itu sahih. Nabi SAW memerintahkan isteri apabila diajak oleh suami, kena pergi, ya. Kecuali kalau memudaratkan anggota dia ataupun memudaratkan, orang kata apa, nyawa dia, itu tak apalah, darurat. Tapi kalau tak ada, pergi. Kenapa? Kerana itu lebih mengharmonikan hubungan rumah tangga. Itu lebih mengharmonikan. Sebab orang lelaki ni dia orang kata apa, dia ada kehendak yang sukar untuk dihalang, kan? Takut-takut nanti dia pergi cari kat luar pula, bahaya. Kan? Dia cari kat luar yang tak halal, bahaya pula pada kita, kan? Dosa pula. Jadi kita yang halal ni kena orang kata apa, bantu dia supaya dapat menyalurkan kehendak dia tu di tempat yang halal. Baik. Maka Aisyah kata, ya, ada masalah. Dia kata, ya, ini satu kesalahan. Aisyah kata, inna min haqqihi alayki, sesungguhnya di antara haknya ke atas diri kamu, an law aradaki, kalau dia inginkan dirimu sedangkan kamu berada di atas tunggangan, kamu berada di atas pelana, lam tamna'ihi, kamu jangan halang diri kamu daripadanya. Maksudnya, kalau kamu ada kerja pun, kalau kamu berada di atas pelana kenderaan pun, tunggangan haiwan pun, kalau dia nak, kena taat lah. Kecuali kalau ada mudarat lah yang saya bagi tahu tadi. Ya. Qalat qultu laha, maka dia kata, aku bertanya kepada Aisyah, ihdana tahid, mungkin sebahagian daripada kami ini, mungkin ada salah seorang daripada kami ini berhaid, wa laysa laha wa li zawjiha illa firashun wahid, dan tidak ada untuk dia dan untuk suaminya tu melainkan satu tilam saja, au lihafun wahid, ataupun satu selimut sahaja. Fa kaifa tasna, dia nak buat macam mana? Qalat, Aisyah kata apa?
litashudda 'alaiha izaraha. Hendaklah dia memakai ataupun mengikat kainnya, summa tanamu ma'ahu. Boleh tidur dengan dia. Bukanlah makna bila perempuan haid perlu diasingkan tempat dia. Tak semestinya. Bukanlah bermakna bila perempuan tu dia haid, dia perlu tidur bilik lain. Tak, boleh tidur atas katil yang sama. Cuma dia kena ikat kain dia lah. Falahu ma fawqa dhalik. Dia suami pula boleh untuk bersedap-sedap dengan apa yang berada di atas kain. Maksudnya jangan seluk bawah kain lah. Kerana bimbang, ia boleh menyebabkan persetubuhan sedangkan isterinya itu berada dalam keadaan yang tidak suci. Ma'a anni sawfa ukhbiriki ma sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nak bagi tahu kamu juga ni. Di samping tu aku nak bagi tahu kamu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lakukan kepada akulah. Innahu kanat lailati minhu. Ada satu ketika kata Aisyah, pada waktu tu malam giliran aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatahintu syai'an min sya'ir. Maka aku pun haluskan ataupun kita kata tumbuk sebahagian daripada sejenis gandum. Syair, ada yang kata bali, sejenis gandum lah. Faja'altu lahu qurasa. Maka Aisyah kata aku buat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ni macam orang kata apa, roti lah. Macam roti dia buat macam dough, dan lepas tu dia sediakan roti. Fadakhala faraddal bab. Maka Nabi SAW pun masuk dan Nabi tolak pintu. Wa dakhala ilal masjid. Kemudian Nabi SAW masuk ke masjid. Wa kana idza arada ay yanam aghlaqal bab. Nabi ni kalau Nabi nak tidur, baru Nabi tutup pintu. Wa auka al-qirbah. Barulah Nabi tutup bekas air. Wa akfa al-qadah. Kemudian Nabi SAW juga akan orang kata apa? Menterbalikkan cawan. Terbalik ni supaya tak masuk sesuatu dalam tu lah. Esok boleh guna lagi, so terbalikkan. Wa atfa al-misbah. Kemudian Nabi akan menutup pelita, akan tutup api. Nah, ini memang ada hadis lah. Hadis yang sahih Nabi SAW suruh kita kalau nak tidur tutup api. Kalau api lah. Kan? Sebab takut terbakar. Kita tak sedar kita tidur kan. Jadi Nabi SAW ajar kepada kita konsep keselamatan. Konsep keselamatan. Ada juga kajian terbaru kata Nabi suruh tutup pelita ni kerana ada kajian sains yang terbaru mengatakan tidur dalam keadaan cerah ni tak bagus. Kalau begitu bukan kata pelita je lah. Orang kata apa? Apa saja lampu ya cahaya yang boleh mengganggu kita tidur ni, kita tutup lah. Kalau lampu tu tak terbakar rumah sekalipun, macam lampu pendaflar kan, lampu kita LED dan sebagainya ni, susah lah. Orang kata sukar nak terbakar, bukan macam pelita kan. Digalakkan juga untuk tutup kerana ada kajian yang mengatakan ia tak baguslah untuk kesihatan. Baik. Fantazartuhu ayyan sarif. Kata Aisyah, aku pun tunggu dia. Aku tunggulah dia. Aku tunggu Nabi SAW sehingga Nabi selesai masuk ke dalam masuk ke dalam masjid. Nabi selesai, Nabi masuk rumah supaya aku boleh memberikan Nabi SAW makan gandum yang aku sediakan tadi, yang aku telah kata apa jadikan sebagai makanan tadi, gandum tadi. Falam yansarif. Tapi Nabi SAW tak balik pula. Nabi tak balik ke rumah. Summa ghalabani naum, sehingga aku ni tertidur. Antuk sangat kata Aisyah. Aisyah tertidur. Ya. Tiba-tiba Nabi SAW ni terasa sejuk sangat. Wa auja'ahu al-bard. Nabi SAW ni rasa sejuk yang teramat. Fa'atani fa'aqamani. Maka dia datang kepada aku. Aisyah masa itu adalah rumah, tertidur. Maka Nabi SAW bila terasa sejuk, Nabi masuk bertemu dengan Aisyah. Nabi kejut Aisyah, bangunkan Aisyah. Summa qala adfi'ini. Panaskan diriku. Macam mana nak panaskan ni? Nabi SAW memberikan Aisyah ni satu arahan supaya dapat mempertemukan kulit Nabi SAW dengan kulit Aisyah. Sebab Nabi terasa sejuk. Jadi bila kulit bertemu kulit ni, dia rasalah kepanasan tu. Ya. Faqultu lahu inni haid. Aisyah kata, aku sedang berhaid. Kan?
Aisyah ni dia ada cakap juga, dia bagi tahu siap-siap kan, Nabi takut-takut, Nabi memang nak diri dia, Nabi nak melakukan hubungan. Maka Aisyah kata, inni haid. Aisyah kata, sesungguhnya aku sedang haid. Faqala wa inikshifi an fakhidaik. Tolong buka kau punya peha. Fakashaftu lahu an fakhidai. Aisyah kata, aku pun bukalah peha aku. Kan tadi Aisyah dah tidur, haid pula tu, dia pakai kain, Nabi suruh singkapkan. Dia pun singkapkan, fawada'a khaddahu wa ra'sahu ala fakhidai. Maka Nabi SAW pun meletakkan pipinya dan meletakkan kepalanya di atas peha aku. Nak rasa kepanasan tu. Kan? Hatta dafi'a, sehingga Nabi SAW terasa sejuk, terasa panas. Terasa panas balik. Fa'aqbalat syah li jarina dajina. Tiba-tiba adalah seekor kambing yang dipelihara di rumah jiran kami ni, milik jiran kami. Kambing tu milik jiran, dipelihara di kawasan rumah jiran. Fadakhalat, dia masuk ke dalam rumah. Summa amidat ilal quras, kemudian dia pun mengambil makanan yang aku sediakan untuk Nabi SAW. Fa akhadathu, kan, dia pun ambil, dia bawa lari. Summa adbarat bihi, kemudian dia bawa larilah, dia beredar dengannya. Qalat wa qalaqtu anhu, maka Aisyah radhiyallahu anha kata, aku jadi risaulah, kan. Wastaiqadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fabadartuha ila al-bab. Nabi pun terjaga daripada tidurnya, maka Aisyah radhiyallahu anha bersegera pergi ke pintu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhi ma adrakti min qurasik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan pada Aisyah lah, ambillah daripada makanan tu apa yang kau mampu sajalah. Wala tu'dhi jarana fi syatihi, kamu jangan sekali-kali menyakiti jiran kamu pada kambing yang, jangan sakiti, jangan bunuhlah kambing tu. Ambil je apa yang mampu. Ini nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ada beberapa faedah lah yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Yang pertama sekali, ia merupakan salah satu daripada galakan. Hadis ni walaupun dhaif, tapi kita boleh ambil lah sebagai, orang kata apa, fadail a'mal. Dia galakkan kepada perempuan untuk mentaati suaminya dan menjadikan suaminya suka walaupun dalam keadaan dia sedang berhaid. Apatah lagi kalau waktu bukan haid. Kalau waktu bukan haid lagilah. Kerana isteri dan suami dan isteri ni dia lengkap melengkapi, dia orang kata apa, hubungan itu hubungan yang sakinah wa mawaddah. Baik, kemudian dibenarkan untuk menyentuh kulit perempuan yang haid. Dan juga meminta untuk dipanaskan badan dengan perempuan yang haid. Yang tak boleh tu hanya bersetubuh lah. Yang tak boleh tu bersetubuh. Tapi kalau nak menyentuh kulit dia, tidak menjadi masalah. Ya? Nak menyentuh kulit dia tak jadi masalah. Cuma adalah perbahasan sikit di kalangan ulama, kena pakai kain ke tidak kawasan pusat kelutut. Sebahagian ulama mengatakan, ini juga pendapat mazhab Syafi'i, perempuan yang haid ni dia kena pakai kain. Antara pusat ke lutut tu kena tutup. Suami tak boleh pegang bawah tu, dia hanya pegang atas aja. Yang lain tak boleh pegang. Yang lain boleh untuk bersedap-sedap lah. Tetapi mazhab Hanbali kata, yang tak boleh cuma bersetubuh. Kalau nak pegang kawasan pusat dan lutut okey, tetapi jangan sampai melakukan persetubuhan pada kemaluan, kerana tempat itu adalah tempat yang haid. So ini pandangan mazhab Hanbali. Ada dua pandangan ulama dalam masalah ni. Tapi kalau dia pakai kain tu lebih selamatlah. Baik. Takut-takut orang kata apa, terlajak, terbabas. Ini bahayalah. Baik. Kemudian yang ketiga, galakkan untuk orang kata apa, berdamai ataupun kita kata membantu sesama jiran, dan jangan menyakiti jiran dalam masalah ni. Jangan menyakiti jiran dalam masalah ni. Okey, kita tengok hadis yang berikutnya, hadis 121. Kata al-Imam al-Bukhari, haddatsana Sulaiman bin Daud Abu Rabi', qala haddatsana Ismail ibn Ja'far, qala haddatsana al-Ala bin Abdul Rahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yang bermaksud, tidak akan masuk ke dalam syurga seseorang yang jirannya tidak merasa selamat dengan kejahatannya. Maksudnya, bila Nabi SAW sebut tak masuk syurga ni,
Tak masuk syurga ni maksudnya tak masuk syurga bagi orang, ada dua takwilan lah. Yang pertama, tak masuk syurga bagi orang yang menghalalkan perbuatan. Bagi orang yang menghalalkan perbuatan menyakiti jiran. Bila orang kata, kau jangan menyakiti jiran ni berdosa. Dia kata, menyakiti jiran ni mana dia berdosa? Menyakiti jiran ni bagus. Perbuatan ini adalah perbuatan yang salah. Bahkan menghalalkan perkara yang haram. Kan? Menghalalkan perkara yang haram adalah sesuatu perkara yang boleh mengeluarkan seseorang itu daripada daerah agama, daripada daerah Islam. Sebab perbuatan zalim ni haram dengan ijma'. Nabi SAW sebut daripada Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi daripada Abu Dzar. Nabi SAW kata, Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan ke atas diriku kezaliman. Dan aku menjadikan kezaliman tu haram sesama kamu. Fala tadhalamu. Kamu jangan saling zalim menzalimi. Jangan saling zalim menzalimi. Sebab apa? Sebab saling zalim menzalimi ini benda yang dilarang. Jadi bila dia menzalimi orang lain, kan? Bila dia menzalimi orang lain, maka zalim pada orang lain ni haram. Tiba-tiba dia kata halal. Maka perkara ini boleh menjatuhkan akidah dia. Itu yang pertama. Ada yang kata la yadkhulul jannah tu, sebagian ulama pula kata la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga ni maksudnya tak masuk syurga bersama dengan orang yang masuk syurga awal. Sebab orang yang masuk syurga awal ni mereka saleh. Manakala orang yang buat jahat pada jiran ni ialah orang yang akan masuk syurga juga kalau dia ada iman, tetapi dia lewatlah. Dia lewat kerana dia perlu selesaikan perhitungan dulu dengan jiran dia. Ya, baik. Kemudian okey. Ini yang seperti yang saya sebut tadi ni lah. Orang yang beriman, dia perlu jadikan diri dia bukan hanya menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jalla sahaja, tetapi dia perlu menjaga hubungan dengan manusia juga. Jiran dia perlu rasa aman jugalah dengan diri dia. Tak boleh dia jahat dengan manusia. Ya, tak boleh dia jahat dengan manusia. Dia mesti jaga hubungan dengan manusia. Bukan kita nak merendahkan hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah ni dia tak rendah, tuan-tuan, dia tinggi. Tapi kadang-kadang ada orang dia salah. Kan? Dia salah meletakkan prioriti ataupun dia salah meletakkan kefahaman sehingga dia kata yang pentingnya Allah Ta'ala redha. Manusia nak cakap apa kat aku? Pedulikan. Dia kata. Pedulikan. Jadi dia tak peduli lah. Dia buat zalim kat orang, dia tuduh orang, dia fitnah orang, tapi dia salat rajin. Orang seperti ini dia telah tersilap faham tentang agama. Agama bukan begitu. Agama menjaga hubungan dengan manusia, menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan alam seperti mana yang telah saya huraikan pada kuliah yang lepas. Okey, kita tengok hadis bab berikutnya, iaitu bab ke-67. La tahqiranna jarah li jaratiha walau firsana syah. Bab jangan ada seorang jiran memperlekehkan jirannya walaupun dengan hanya kawasan ataupun anggota kambing yang ada tulang banyak tapi daging sikit. Jangan rasa lekeh. Ya, baik. Hadis nombor 122. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais. Qala haddatsani Malik an Zaid ibn Aslam an Amr bin Mu'adh al-Ashhali an jaddatihi annaha qalat qala li Rasulullah SAW ya nisa al-mu'minat la tahqiranna imra'atun minkun li jaratiha walau kura'u syatin muharraq. Yang bermaksud Imam Al-Bukhari berkata,
Ismail bin Abi Uwais telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Malik telah menyampaikan kepada saya. Malik ni Malik bin Anas, Imam Malik. Apa ni orang kata, pengasas mazhab Maliki lah. Daripada Zaid bin Aslam, daripada Amr bin Muaz al-Ashhali, ya, daripada neneknya. Neneknya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, wahai orang-orang perempuan yang beriman, ya nisa al-mu'minat, kan, ya, wahai orang-orang perempuan yang beriman, la tahqiranna imra'atun, jangan kamu merasa, jangan ada seorang perempuan dalam kalangan kamu yang berasa lekeh untuk memberikan kepada jirannya walaupun hanya sekadar tulang yang berada di kawasan betis kambing yang dibakar. Maksudnya dalam peti kambing tu tak ada isi, dibakar pula. So memang sikit sangat. Maka Nabi SAW kata jangan rasa lekeh. Jangan rasa lekeh. Okey. Apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Yang pertama, hadis ini menggalakkan kita untuk memberikan hadiah dan juga sedekah. Walaupun perkara itu perkara yang kecil. Walaupun perkara itu perkara yang sikit. Sebab kita dah baca dah hadis sebelum ni, dengan lidah saja boleh menyebabkan orang tu masuk neraka. Sebab apa? Sebab banyak sangat dosa memberatkan timbangan amal jahat dia, maka dia masuk neraka. Jadi sebab itu kita kena pastikan dalam kehidupan kita ni buat sebanyak mungkin ibadat, walaupun benda tu kecil, walaupun benda tu sikit, at least dia ibadat. At least dia ibadat, walaupun sikit. Sebab Nabi SAW kata jangan rasa lekeh. Jangan rasa lekeh terhadap mana-mana amal ibadat. Walaupun benda tu mungkin orang nampak, orang kata sikit no, tak apalah, jadilah ni pun ada, saya bagi, saya ingat kat awak juga, saya mengharapkan pahala, contohnya kan. Maka ini benda yang kita kena budayakan. Budayakan. Dan kita kena, bukan kata orang yang nak beri pun, orang yang nak beri aja kena budayakan, jangan rasa lekeh. Orang yang terima dan orang yang melihat pun sama. Orang yang menerima dan orang yang melihat pun janganlah pelekehkan. Sebaliknya memberikan galakan. Ini yang menyebabkan kadang-kadang orang malu nak bagi ni, sebab kena troll seminggu. Dia bagi satu benda yang dia rasa macam dia ikhlas nak bagi, tapi orang duk troll dia seminggu. Hanya kerana semata-mata dia bagi satu benda yang kecil. Jadi lama pun dia tak ada rasa motivasi dah nak bagi. Kan? Yang ni kita kena, orang kata apa? Tengok balik macam mana orang barat kan, mereka appreciate. Mereka berikan galakan, very supportive. Kan? Berikan galakan kepada orang yang nak buat baik. So tak salah kita mengambil benda-benda yang baik daripada mereka. Ini masalah yang kita hadapi. Nak buat benda baik, nak buat kebajikan, takut, malu, segan sebab takut kena troll. Segan sebab takut kena ketawa. Jangan ketawakan. Kerana kebaikan ni walaupun sikit, tapi kalau ikhlas akan dihitung oleh Allah, akan masuk kantung pahala. Dah kalau hari ni buat sikit, esok buat sikit, lusa buat sikit, tak ke jadi banyak lama-lama tu, kan? Jadi sebab itu kita jangan sekali-kali rasa lekehlah. An-nahy 'anil syuh wal bukhl, dan hadis ni juga larang kita untuk menjadi kedekut, untuk menjadi bakhil. Kan? Sampai kan nak bagi tara anggota kambing yang banyak tulang pun jadi kedekut. Janganlah, bagi ya. Kalau boleh bagi sikit biar merasa. Yang ketiga, istihbab tawasul bainal muslimin wa bi khassatil jiran. Digalakkan untuk kita ni menghubungkan hubungan ukhuwah, hubungan persahabatan, hubungan persaudaraan Islam ataupun persaudaraan kemanusiaan di antara orang Islam dan juga orang bukan Islam. Walaupun jiran tu bukan Islam, tak salah untuk kita bagi kat dia hadiah, untuk kita bagi kat dia makanan, untuk kita berlaku baik pada dia, pun dapat pahala juga. Ya? Baik.
Hadis yang berikutnya, hadis nombor 123 tu pun hadis yang sama. Lafaz yang sama, Imam Bukhari kata, haddatsana Adam qala haddatsana Ibn Abi Dhi'b qala haddatsana Sa'id al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya nisa al-muslimat. Tadi ya nisa al-mu'minat, yang ya nisa al-muslimat. Ya nisa al-muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syah. Jangan ada satu orang jiran merasa lekeh pada jirannya untuk memberikan walaupun hanya sekadar anggota yang bertulang berdaging sedikit daripada kambing yang dia ada. Beri, tak ada masalah. Yang penting beri. Dan orang yang terima ucap terima kasihlah awak ingat kat saya. Tapi sikit je ni. Yang penting awak ingat. Yang penting benda berpahala, yang penting ikhlas. Itu Allah Ta'ala nak hitung. Jadi kalau kita boleh buat macam tu, orang pun lama-lama dia tak segan lah walau bagi benda sikit pun, walau bagi benda tak mahal pun, walau bagi benda yang tak banyak pun, dia rasa taklah segan nak bagi. Dia akan rasa bersemangat. Sebab orang ni kalau aku bagi apa pun, insya-Allah diterima dan di-appreciate, dihargai. Ini benda yang kita nak. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain, kita bertemu lagi. Jadi saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar yang saya boleh ambil manfaat daripadanya, kita cuba tengok. Baik. Okey. Banyak soalan kat ni. Saya tengok boleh. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Semoga doktor sentiasa sihat dan dilapangkan rezeki yang baik. Amin ya Rab, dan Tuhan juga. Saya ada jiran yang macam ni. Patut ke saya menegur beliau dengan menunjukkan hadis ni? Jiran yang macam mana tu? Kalau jiran yang melakukan kejahatan, jiran yang menyakiti diri kita, menyakiti keluarga kita secara fizikal ataupun mental, bolehlah memberikan nasihat kepada dia, berikan hadis ni kepada dia supaya dia orang kata apa, berhenti daripada melakukan penderaan kepada jirannya. Kadang-kadang ada manusia ni dia tak rasa benda tu menyakiti, so kita kena bagi tahu, awak buat benda ni saya rasa tak selesa, kan? Cakap terang-terang je. Tapi sebelum nak cakap tu, kita pujilah dia dulu, carilah sifat-sifat baik yang dia ada, puji dulu, kemudian barulah kita berikan sedikit teguran, kemudian kita puji dia balik dan kita bagi tahu ni kerana kita sayang kat dia sebagai jiran kita. InsyaAllah kalau kita guna cara tu, mungkinlah ada orang kata apa, perubahan, insyaAllah. Baik. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doktor sentiasa berada dalam rahmat Allah. Saya ada beberapa soalan. Antaranya, mengapakah kitab Muwatta' karya Imam Malik tidak dijadikan dalam kutub sittah, sedangkan kitab tersebut dihasilkan dulu daripada Sahih Muslim? Ini soalan yang baik. Ya. Yang soalan ni, kenapa Muwatta' Malik tak dijadikan sebagai kitab yang salah satu daripada kutub sittah? Kenapa tak masuk daripada kutub sittah? Saya tak nafikan sebahagian ulama hadis, ya, sebahagian ulama hadis ada yang meletakkan Muwatta' Malik sebagai
kitab salah satu daripada kitab yang 6. Ada, iaitu terutamanya ulama-ulama daripada Magharibah, ulama-ulama daripada Timur, ulama daripada Timur. Tetapi ya, majoriti ulama Masyariqah daripada Timur ini mereka tidak bersetuju. Mereka tidak bersetuju kerana bagi mereka kebanyakan hadis yang berada dalam Muwatta' Malik ini ada dalam Bukhari dan Muslim. Ada dalam Bukhari dan Muslim. Jadi bila ada, jadi kalau mereka jadikan Muwatta' Malik ni sebagai kitab yang salah satu daripada kitab yang 6 ini, dia tak memberikan banyak faedah. Dia tak memberikan banyak faedah lah. Dia tak beri banyak faedah sebab dia mengulang. Sebab itu majoriti ulama meletakkan Sunan Ibni Majah. Kenapa Sunan Ibni Majah? Sunan Ibni Majah ni walaupun banyak juga hadis dalam tu yang bertaraf dhaif, yang bertaraf mungkar, yang bertaraf terlalu dhaif pun ada, tetapi di sana Sunan Ibni Majah ni dia ada lebihan hadis yang banyak yang tidak terdapat dalam 5 kitab yang sebelumnya. Sebab itu Sunan Ibni Majah ni dia berada di martabat yang terakhir sekali. Dan dari sudut susunan bab dan tajuk-tajuk bab dia pun mempunyai keistimewaan. Okey, mempunyai keistimewaan. Baik. Okey, soalan yang kedua yang ditanya oleh sahabat kita ni, dia kata, mengapa Imam Muslim tidak memasukkan Imam Bukhari selaku perawi hadis dalam Sahih Muslim, sedangkan Imam Bukhari merupakan guru kepada Imam Muslim? Betul, Imam Bukhari memang guru kepada Imam Muslim. Imam Muslim memuji Imam Bukhari. Kenapa tak ada dalam Sahih Muslim tu hadis daripada Imam Bukhari? Wallahu a'lam, tidak dinyatakan sebab secara jelas kenapa Imam Muslim tidak bawakan riwayat Bukhari, tetapi para ulama cuba untuk mencari keuzuran. Ya, mereka cubalah untuk cari. Okey, kenapa? Sebahagian ulama mengatakan kerana Imam Bukhari tidak bertemu dengan Imam Muslim, atau Imam Muslim tidak bertemu dengan Imam Bukhari melainkan selepas ataupun sewaktu di akhir-akhir hayat dia, iaitu selepas dia menulis Sahih Muslim. Jadi sebab itu lepas tu baru dia jumpa betul dengan Imam Bukhari, kan? Sebelum tu dia tak jumpa. Jadi sebab penulisan Sahih Muslim tu memakan masa yang panjang. Ada yang kata 16 tahun Imam Muslim tulis, ada yang kata 15 tahun. Jadi masa tu Imam Muslim dah kumpul dah, masa Imam Bukhari masuk ke Naisabur tu berkemungkinan Imam Muslim dah mengumpulkan dah hadis-hadis untuk dimuatkan dalam sahih dia. Jadi sebab itu tak ada. Sebelum tu Imam Muslim tak jumpa lagi. Ada juga yang mengatakan Imam Muslim tidak meriwayatkan daripada Imam Bukhari kerana Imam Muslim nakkan kepada ketinggian sanad. Kerana kalau dia riwayat daripada Imam Bukhari, akan bertambah satu lagi orang dalam sanad, sedangkan dia boleh saja bertemu dengan guru kepada Bukhari. Jadi dia tinggalkan nama Bukhari untuk pergi kepada sanad yang lebih tinggi. Sanad yang lebih tinggi ni sanad yang lebih pendek lah. Ada juga yang kata Imam Muslim meninggalkan riwayat daripada Sahih Bukhari, daripada Imam Bukhari dalam sahihnya kerana fitnah ataupun kerana kecaman yang berlaku terhadap Imam Bukhari yang dikritik oleh Muhammad bin Yahya Al-Zuhli. Ya. Sebab Imam Bukhari ini dituduh sebagai sesat. Disebabkan dia mengatakan masalah khalqul Quran ni telah menjadikan Imam Bukhari dikecam. Ya, adakah lafaz kita baca Quran tu, adakah ia makhluk atau kalam Allah? Jadi Imam Bukhari telah jawab dengan satu jawapan yang dicela ataupun tak disetujui oleh Muhammad bin Yahya Zuhli. Jadi Imam Bukhari pun akhirnya dituduh. Sedangkan Imam Bukhari tu
tokoh ahli sunnah, tapi dia dituduh. Nak bagi tahunya, ada je tokoh-tokoh besar dalam hidup mereka dituduh, difitnah, disekat, dihalang dan sebagainya. Ya. Baik. Okey, ini ada pesanan daripada Hadi Akmal, penjual kitab. Dia kata jangan lupa maklumkan berkenaan kuliah sebab minggu lepas saya tersilap. Kan? Kak Jini kata kita mula kuliah kita ni pada bulan 2 nanti. Kalau tak silap saya pada 7 bulan 2. 7 bulan 2. Kejap saya tengok tarikh dulu ya. Ya, pada 7 bulan 2 insya-Allah kita akan mula kuliah bedah buku yang saya baru tulis tu. Jadi buku boleh dapatkan daripada Abu Talhah, daripada Hadi Akmal, daripada Ustaz Masri Ramli dan juga daripada pustaka LK. LK ni mungkin lensa kuliah kot, dan juga daripada Pro Media Tajdid. Mereka ni ada jual buku saya lah. Jangan tanya saya tak jual buku saya. Okey, baik. Banyak soalan ni saya tak dapat nak jawab semua tuan-tuan . Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum orang yang ada keinginan untuk kahwin tapi rasa tak mampu dengan tanggungjawab lepas kahwin. Jadi dia tahan diri dia berkahwin. Adakah cukup sekadar banyakkan berpuasa sunat? Dalam hadis Nabi SAW sebut, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai orang-orang muda, sesiapa di kalangan kamu yang mampu untuk ba'ah. Ba'ah ni ada pelbagai tafsiran lah. Ada yang kata kemampuan untuk bersetubuh, ada yang kata kemampuan untuk menyediakan keperluan rumah tangga, itu nafkah. Maka hendaklah dia menikah. Kerana ia lebih menjaga penglihatan dan menjaga kemaluan, merendahkan penglihatan dan menjaga kemaluan daripada berzina. Siapa yang tak mampu, fa'alaihi bis-shaum, hendaklah dia berpuasa, kerana di dalam puasa itu ada penawarnya. Jadi kalaulah kata dia tak mampu tu dari sudut tak mampu nak memberikan orang kata apa, nafkah kan, maka dia kena banyak berpuasa. Tapi kalau dia ada keperluan semua, cuma dia takut tak boleh buat tanggungjawab tu, maksudnya tak boleh nak didik apa, cubalah cari calon isteri yang baik, yang salihah. Kerana dalam perkahwinan ni ada banyak sunnah-sunnah yang kita dapat laksanakan. Antaranya adalah sunnah tu nikah tu sendiri adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku bukan daripada kalangan aku. Salam dok, apa status hadis 122 dan 123? Yang mana 122 123? Sekejap saya tengok balik. 122 dan 123, dua-dua adalah hadis yang sahih. Kenapa lafaznya berbeza? Sedangkan makna sama. Lafaz berbeza ni kerana sebahagian perawi meriwayatkan dengan makna. Meriwayatkan dengan makna. Wallahu a'lam. Alhamdulillah ada juga sebahagian dah dapat, orang kata apa, dah dapat buku tersebut. Okey. Okey. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya tak dapat jawab semua, banyak sangat. Sebab selepas ini saya pun ada mesyuarat lain yang perlu diurus. Terima kasih banyak kepada penganjur, Dr. Azmi. Terima kasih kepada Kak Jini. Terima kasih kepada Ustaz Reza. Kepada seluruh tim Global Ihsan.
Dan semua yang hadir pada malam ini, terima kasih banyak. Saya kalau terkasar bahasa saya minta maaf, terkasar bahasa pun saya minta maaf. Moga-moga ada manfaat pengisian pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.